Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamina naziran. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran. Wa khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faja'alahu sami'an basiran. ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita pertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semoga kita memperolehi petunjuk dan hidayahnya dalam melayari kehidupan ini. Amin. Saudara, khutbah minggu lalu dan sebelumnya telah menyentuh tentang sifat rahmah kepada sesama insan. Maka pada hari ini, marilah bersama-sama kita menghayati kepentingan sifat rahmah terhadap persekitaran kita, sama ada pada alam sekitar maupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti haiwan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada insan alam ini dengan segala sumbernya. Ia bukan sahaja sebagai satu kurniaan semata-mata, bahkan ia juga merupakan satu amanah. Amanah yang akan dipersoalkan tentang esok di hari akhirat. Bagaimana kita menggunakan segala nikmat tersebut? Maka saudaraku, menjaga alam sekitar dan keseluruhan sumber yang ada padanya, sama ada yang bernyawa seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan ataupun yang tiada roh dan nyawa, ia merupakan sebahagian daripada kepentingan di dalam agama kita.
Ia juga membuktikan betapa prihatin agama ini tentang segala yang mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan manusia. Saudaraku, jika sekiranya kita menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran tentang alam sekitar dengan teliti, maka kita akan dapati ayat-ayat tersebut dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaya bahasa yang sangat indah, tersusun rapi sehingga boleh memukau pandangan mata hati yang melihat dan menarik akal manusiawi yang berfikir. Ini secara tidak langsung memberi isyarat kepada kita untuk menjaga alam ini agar ia terus kekal indah dan terpelihara, agar ia senantiasa dapat memberi kebaikan kepada umat manusia keseluruhannya. Saudara, renungkanlah, bukankah bumi yang selama ini tempat manusia berpijak dan langit tempat mereka menjunjung ibarat sebuah kediaman luas untuk mereka sama-sama berlindung dan berteduh, mencari rezeki dan berusaha serta berehat setelah pulang dari bekerja. Tidak akan mungkin orang yang berakal akan menghancurkan rumah kediamannya sendiri, dan tidak mungkin seorang yang waras akan merosakkan tempat yang menjadi sumber rezeki mereka setiap hari. Justru itu, jika alam sekitar ini diabaikan dan tiada usaha untuk memelihara sehingga timbul kerosakan, maka kerosakan yang berlaku mengikut perspektif Al-Quran berpunca dari hasil tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai sifat rahmah kepada alam. Ini disebut dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada yakni akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali yakni ke jalan yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apa yang saya sebutkan sebentar tadi merupakan sesuatu yang terkait dengan bumi dan alam sekitar. Maka bagaimana pula dengan sikap kita terhadap makhluk lain seperti binatang? Menurut agama kita, agama rahmah, setiap yang bernyawa itu memiliki hak yang perlu kita pastikan ianya tertunai. Perhatikan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana seekor binatang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perilaku tuannya terhadap dirinya. Pada suatu hari, ketika baginda SAW masuk ke salah sebuah kebun milik seorang Ansar, baginda kelihatan seekor unta yang sedang merintih. Nabi SAW dengan segera mendekatinya dan mengusap-usap belakang telinganya hingga ia menjadi tenang lalu senyap. Nabi SAW lalu mengajukan persoalan dengan nada suara yang agak tinggi. Siapakah pemilik unta ini? Seorang pemuda Ansar datang mendekati Rasulullah SAW seraya berkata, "Saya pemiliknya ya Rasulullah." Baginda lalu berkata kepadanya, "Tidakkah kamu takut kepada Allah terhadap binatang ini yang Allah telah memberikannya kepada kamu? Sesungguhnya ia telah mengadu kepadaku yang engkau membiarkannya lapar dan membuat tubuhnya menjadi letih, yakni kerana kerja yang tiada henti." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Subhanallah, peristiwa yang baru saya sebutkan tadi menggambarkan betapa tinggi sifat rahmah dalam diri Nabi SAW sehingga membolehkannya menyelami perasaan dan keperitan yang dialami oleh seekor haiwan. Bahkan betapa tinggi nilainya rahmah di sisi Islam. Berlaku rahmah bukan sahaja kepada kenalan dan ahli keluarga, akan tetapi kepada setiap yang bernyawa,
bahkan kepada setiap nikmat kurniaan Tuhan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan tentang seorang wanita yang secara zahirnya kelihatan seperti seorang ahli ibadah, namun dia mempunyai tabiat buruk, iaitu menganiayai seekor kucing peliharaannya. Maka baginda SAW pernah bersabda yang bermaksud, seorang wanita masuk neraka hanya kerana seekor kucing yang diikatnya. Kucing itu tidak diberikan makan, tidak pula dibiarkannya pergi mencari makanan sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahawa seorang wanita pelacur daripada Bani Israel diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa silamnya disebabkan perbuatannya memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saudaraku, melalui kisah-kisah yang baru saya nyatakan sebentar tadi dan juga melalui khutbah sepanjang bulan ini, ia memberi gambaran kepada kita kepentingan aspek rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menegaskan bagaimana aspek rahmah tidak seharusnya terpisah dari kehidupan seorang mukmin. Semakin kita beragama, seharusnya kita ini menjadi individu yang semakin berlaku rahmah kepada mereka yang berada di sekitar kita, kepada jiran tetangga kita, kepada sanak saudara kita. Kita seharusnya menjadi sumber rahmah bagi masyarakat. Bagaimana mungkin kita mengaku beragama sedangkan di hati ini masih ada lagi perasaan dendam kesumat sesama insan ataupun bersama rakan sekerja? Bagaimana mungkin kita mengaku mengikuti teladan Nabi Rahmah Sayyidina Rasulullah SAW sedangkan masih ada lagi rasa benci membenci sesama Muslim disebabkan persoalan fikih yang telah lama dibahaskan oleh para ulama, ataupun susunan akidah mana yang lebih tepat? Apa alasan kita, saudaraku, tatkala kedua kaki ini berdiri esok di padang mahsyar berhadapan dengan Tuhan pencipta, Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Maka fikirkan seketika, lakukan muhasabah dan refleksi sama ada kita ini benar-benar telah mempraktikkan aspek rahmah dalam kehidupan kita ataupun sebaliknya. Semoga kita memperolehi perlindungan daripada Yang Maha Esa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri anugerah pemberiannya. Dalam masa yang sama, kita mencontohi dan mengamalkan sifat rahmah terhadap segala kurniaannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Amin. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum Amin. wa lisairil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موافق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه مصابيه الغرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah. Sedarilah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar dan kekal abadi. Maka penuhilah kehidupan kita dengan amalan dan kebajikan. Saudaraku, khutbah sepanjang bulan ini membicarakan sifat rahmah. Rahmah juga bererti sifat belas ihsan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi terhadap mereka yang banyak melakukan kebaikan. Para jemaah yang saya kasihi, awal minggu ini negara kita kehilangan seorang mantan pemimpinnya. Mendiang Presiden telah menjalin hubungan akrab dengan masyarakat Islam Singapura secara rasmi dan juga secara peribadi. Beliau banyak menyokong usaha mempertingkatkan masyarakat kita. Beliau juga tidak pernah lupa latar belakang cabaran kehidupannya yang pernah dilaluinya dengan menerajui usaha-usaha membantu golongan lemah dan yang memerlukan. Semoga semangat kekitaan dan yang ditunjukkan mendiang menjadi pemangkin kesatuan masyarakat Singapura, dan semoga sumbangan mendiang dapat menjadi pencetus semangat buat diri kita dan generasi mendatang agar terus menyalurkan bakti dan sumbangan kepada agama dan negara. Ini agar kita senantiasa melihat amal kebaikan dan kebajikan berterusan di negara kita, dan dengannya kita memperolehi rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتاب عزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى وقلوبها على التقى وأنفسها على المحبة وعزائمها على عمل الخير وخير العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.